KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga baginda, para sahabat baginda, sidang penonton yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya yang sedang menonton? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan ceria, kekal aktif walaupun hanya di rumah. Kerana keadaan kita yang masih lagi dalam pandemik COVID-19. Jadi tuan-tuan puan-puan akan bersama dengan saya Ustazah Hazwani pada petang ini di slot kerohanian, di mana saya akan bersama-sama dengan anda untuk mengimarahkan lagi ilmu berkenaan dengan hikmah di sebalik musibah. Baiklah tuan-tuan puan-puan atau murid yang mungkin juga sedang bersama dengan saya pada ketika ini. Pernah dengarkan perkataan musibah ni? Musibah ni asalnya adalah dari kalimah Arab yang telah diguna pakai dalam bahasa Melayu sebagai bahasa pinjaman Arab. Maksud musibah ni ialah malapetaka. Tapi dalam kehidupan seharian kita, kebiasaannya kita terbiasa dengan perkataan ujian. Lebih kuranglah kiranya musibah dan ujian ni. Dan setiap manusia juga tidak akan terlepas daripada ujian, termasuklah sidang penonton yang sedang menonton ni, betul tak? Tak kiralah apa bangsa sekalipun, golongan dewasa maupun kanak-kanak, murid-murid, guru-guru, kita semua tak terlepas daripada diuji. Begitu juga dengan saya. Ianya bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah mengingatkan bahawa setiap manusia itu pasti diuji untuk melihat kualiti amalan yang dikerjakannya. Subhanallah, macam ni rupanya Allah nak lihat kualiti amalan kita. Ialah setiap hari kita celik mata, kita mulakan dengan ibadah fardu subuh. Kemudian kita tambah pula dengan yang sunnah. Kemudian kita buat kerja, kita belajar, kita sediakan keperluan dalam rumah. Itu semuanya termasuk dalam perkara-perkara ibadah. Okey, ibadah ni sebenarnya terbahagi kepada dua, ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus ni adalah apa yang kita buat kerana Allah Ta'ala. Contohnya macam solat lah, atau kita puasa, kita zikir, kita mengaji. Setiap apa yang kita buat itu kerana Allah, maka itu adalah ibadah khusus. Dan yang kedua pula adalah ibadah umum. Apa ni ibadah umum? Ibadah umum ni ialah setiap apa yang kita buat, kebaikannya adalah untuk diri kita dan juga makhluk lain. Contohnya kita kemas rumah, kita mandi, kita belajar, kita tolong mak ayah buat kerja rumah, kita bagi haiwan makan, kita siram pokok dan sebagainya. Itu semua dicatat amalan kita sebagai ibadah umum. Maka dengan itulah Allah akan turunkan pula ujian dalam pelbagai bentuk, bermacam rupa bentuk ujian. Untuk apa? Untuk Allah menilai setiap amalan harian kita tadi sehingga ianya menjadi musibah dalam kehidupan kita. Allahu Akbar wa na'udzubillah. Okeylah, saya nak sentuh juga tentang keadaan semasa. Dalam pandemik COVID-19 ni khususnya, kita lihat ramainya manusia diuji. Semua golongan Allah uji. Bahkan satu dunia menanggung ujian Allah ni kan. Inilah antara bentuk musibah yang Allah nak bagi. Antara sebabnya ialah kerana Dia yang Malik, yang Maha Mentadbir sekalian alam ini terlalu sayang dan cintakan makhluk yang diciptakan. Ya, inilah ayat keramat yang saya nak kongsikan. Allah turunkan musibah, tanda Allah sayangkan kita semua ni yang menjadi makhluk ciptaannya. Jadi dengan itu, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah mencari hikmah di sebalik setiap musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pula hikmah? Hikmah ini juga berasal daripada kalimah Arab yang ada dua maksud. Pertamanya adalah kebijaksanaan dan yang keduanya bermaksud faedah atau manfaat ataupun kebaikan. Jadi, apakah kebaikan yang kita boleh dapat daripada musibah ni tadi? Baiklah, saya nak kongsikan bersama semua beberapa hikmah yang kita boleh dapat setelah kita menerima musibah maupun ujian Allah ini.
Dan saya juga akan kongsikan bersama anda doa-doa dan amalan-amalan apabila ditimpa musibah. InsyaAllah, moga ianya akan menjadi kehidupan kita lebih bernilai di sisi Allah selepas ditimpa musibah. Dalam kata lain, kiranya bertuahlah sebab Allah pilih kita untuk diuji kan. Yang silapnya ialah bila diuji, kita tanya balik Allah, kenapa aku diuji sebegini? Kenapa kau uji aku ya Allah? Kenapa aku bukan orang lain? Astaghfirullahalazim. Jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini, terutamanya bagi orang Islam. Ya, kita mengaku kita Islam, kita beriman dengan rukun iman dan kita percaya pada rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Bermakna setiap apa yang berlaku ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ketetapan dan takdir yang Allah sendiri dah tentukan. Jadi, teguhkan iman agar kita tidak mempersoalkan setiap kehendak Allah yang bersifat iradah itu. Anda nak tahu dengan lebih lanjut? Maka teruskan bersama dengan saya, kaunselor anda di slot kerohanian Didik TV KPM, saluran NTV 7. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, bertemu kita kembali dalam slot kerohanian di rancangan aktif Didik TV KPM. Saudara-saudari sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, bagi yang baru saja bersama dengan saya, teruskan bersama dengan saya untuk menyelami hikmah di sebalik musibah. Baiklah, jom kita mulakan dengan hikmah yang pertama. Musibah adalah bukti cinta Allah kepada hamba-Nya. Inilah ayat keramat yang saya sebut pada awal tadi kan. Ya, Allah uji tanda Allah sayang. Macam kita lah sebagai ibu bapa ni, kita marah-marahkan anak kita sebab apa? Sebab kita sayangkan anak kita. Maka apabila Allah turunkan musibah, Allah turunkan ujian, tak kiralah apa bentuk sekalipun, maka tersenyumlah seikhlasnya, bersyukurlah seadanya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa innallaha iza uhibbut qauman, dan sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu kaum, ibtalahum, dia akan memuji mereka. Faman radiya falahu ridha, siapa yang redha maka baginya adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhat, dan siapa yang murka maka baginya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya akan memuji hamba-Nya yang disayangi, dan redhalah dengan ujiannya kerana Allah juga akan meredai hamba-Nya. Tapi kalau kita marah, kita tak suka dengan ujian dan musibah tu, maka Allah juga akan marah dan tak suka dengan kita. Na'udzubillah. Baiklah, saya teruskan kepada hikmah yang kedua. Musibah menghapuskan dosa dan kesalahan. Ianya bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah." Ujian selalu bersama dengan orang beriman lelaki maupun orang beriman perempuan. Fi nafsihi, baik di dalam dirinya, wa waladihi, dan anaknya, wa malihi, dan hartanya, hatta yalqallah, sehinggalah dia bertemu dengan Allah, wa ma'alaihi khati'ah, dalam keadaan yang tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Maknanya di sini, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, Allah Subhanahu wa taala ni suka menguji pada lelaki dan perempuan yang beriman. Lagi tinggi darjat keimanannya, maka lagi tinggilah ujian yang Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja menguji pada dirinya, tapi Allah juga menguji pada anak-anaknya, pada hartanya, dan jika ia redha dengan setiap sesuatu ujian itu, maka dia akan kembali pada Allah kelak dalam keadaan yang terpuji. Kerana setiap ujian itu dapat menghapuskan dosa-dosanya di dunia. Subhanallah, alhamdulillah. Maka beruntunglah orang-orang yang menerima musibah itu kan. Baiklah, apa pula hikmah yang ketiga? Musibah tanda Allah nak berikan sesuatu yang lebih baik. Ianya disebut juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah akan kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan mengujinya. Allahu akbar, walillahil hamd. Tak kala Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, Allah Subhanahu wa taala menguji pasangan suami dan isteri, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan masalah pembelajaran anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ketidakcukupan harta benda,
Atau Allah Subhanahu Wa Taala menguji dengan rezeki bagi setiap sesuatu itu. Allah menguji dengan hubungan kekeluargaan. Allahu Akbar, maka redalah dengan setiap ujian itu kerana Allah ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Baiklah, mari kita lihat pula hikmah yang keempat. Musibah memberikan pahala sebesar musibahnya. Sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, lihatlah betapa adilnya Allah ya adil. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala kepada hamba-Nya yang ditimpa musibah sebesar musibahnya. Maksudnya di sini, semakin berat musibah yang menimpa, maka semakin besarlah pahala yang akan diperolehi oleh hamba-Nya dengan syarat mereka tetap bersabar dengan musibah tersebut. Ianya sesuai dengan sabda Nabi SAW, Inna izamal jaza, sesungguhnya besarnya pahala itu, ma'izamil bala, bersama dengan besarnya bala itu. Dan yakinlah dengan janji Allah, syurga pasti miliknya, insyaAllah. Okey, dan hikmah yang terakhir pula. Musibah mendapatkan selawat Allah. Selawat di sini bermaksud pujian dari Allah. Kita sebagai manusia dan juga hamba kepada Allah kenalah sentiasa ingatkan diri kita. Jangan sentiasa mengharapkan pujian manusia lain, tetapi mengharaplah kepada pujian Allah. Kerana pujian manusia akan menjadikan diri keji, tetapi pujian Allah menjadikan diri terpuji. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina iza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapat salawat yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim, benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Baiklah, dari ayat suci Al-Quran ini tadi dijelaskan bahawa orang yang bersabar ketika menerima musibah dan ujian Allah, maka dia akan mendapat 3 keutamaan sekaligus. Yang pertama, selawat dan pujian dari Allah. Yang kedua, mendapat rahmat Allah. Dan yang ketiga, mendapat petunjuk Allah. Allahu Akbar. Beruntung kan orang yang diberi musibah ni? Jadi, bersyukurlah kita tak kala menerima musibah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia adalah sebaik-baik pentadbir sekalian alam. Baiklah, kita berehat seketika. Nantikan sambungannya selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Air mata seorang manusia itu adalah fitrah bagi diri kita sebagai hamba Allah yang bersifat ajazun, maknanya lemah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang bersifat qudrah, bermakna berkuasa. Jadi tak salahlah kalau kita nak nangis pun. Dan dengan menangis tu juga sebenarnya boleh menenangkan sedikit resah di hati dan juga fikiran, insya-Allah. Tapi janganlah kita sia-siakan tangisan kita tu dengan begitu saja. Malah biarlah kita menangis tu sambil berdoa dan merayu pada Allah. Allahu basir, Allah maha melihat. Allahu sami', Allah maha mendengar. Allahul alim, Allah maha mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar. Betapa besarnya Allah yang sentiasa menjaga setiap perkara yang ada di setiap sudut atas muka buminya. Jadi, bagaimana pula cara doa yang sebaiknya? Baiklah, ini antara doa yang biasa kita dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita bukan saja biasa dengar ayat ni kan, tapi kita dah terbiasa pun sebut kalimah-kalimah ni. Alhamdulillah. Jadi, inilah antara ayat yang sepatutnya diucapkan terlebih dahulu apabila kita menerima ujian dan musibah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah kita datang, kepadanya lah kita harus kembali. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, ya Tuhan kami,
kurniakanlah ganjaran di atas musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan engkau gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Tapi kalau kita tak mampu nak sebut keseluruhan ayat dalam doa tadi pun tak jadi masalah. Memadailah dengan menyebut kalimah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan hati yang ikhlas dan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya yang kedua. Ini lebih kurang macam yang pertama tadi, tapi ini adalah doa yang diajar oleh Rasulullah SAW agar dijauhkan daripada perkara memudaratkan, sebagaimana diriwayatkan oleh sebahagian sahabat Nabi SAW, dan ia juga merupakan zikir harian yang sangat baik diamalkan. Daripada Uthman bin Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, maksudnya, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi dengan nama Allah yang dengan namanya, la yadurru ma'asmihi, tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan fil ardi wala fis samai, di bumi maupun di langit. Wa huwas samiul alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita baca sebanyak 3 kali pada waktu petang atau malamnya, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehinggalah subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali juga, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga petang atau malamnya. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud. Saya yakin mesti ramai di kalangan yang sedang menonton ni, malah anak-anak juga yang turut sama menonton ni dah hafaz pun tentang doa yang dijadikan zikir ni kan. Okey, mari kita alunkan bersama-sama, moga ianya dapatlah menjadi istiqamah dalam kehidupan harian kita. Mari bersama dengan saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita beralih kepada amalan yang seterusnya. Apabila kita tersentak, terkedu dengan ujian dan musibah yang menimpa, maka bersegeralah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lainnya ialah solat. Solat yang terbaik bagi memohon keampunan terhadap Allah dan juga dosa-dosa yang menyebabkan hingga kita diuji, maka solat taubat adalah yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, iaitu orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. Sidang penonton sekalian, antara amalan lainnya adalah dengan memperbanyakkan istighfar. Dengan hanya menyebut kalimah Astaghfirullahalazim, ia mampu membersihkan hati dan fikiran kita, insya-Allah. Jadi tak adalah kita nak menyalahkan Allah, tak adalah kita nak menyalahkan takdir pula, kita nak menyalahkan si dia, nak menyalahkan si fulan hanya untuk memuaskan hati dan nafsu. Tapi sebaiknya dengan beristighfar, hati kita akan menjadi tenang. Dan perkongsian yang terakhirnya ialah dengan melakukan muhasabah diri sambil mencari punca sesuatu musibah itu boleh berlaku. Ini kerana musibah ni juga mungkin berlaku disebabkan perbuatan dan kealpaan diri kita sendiri. Oleh itu, kita hendaklah berusaha menjauhkan diri dari melakukan sebarang tindakan yang mengundang kerosakan dan kebinasaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di daratan dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka itu adalah sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Sadaqallahul azim. Maka benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Semoga setiap apa yang dikongsikan bersama pada petang ini dapatlah ianya menjadi pegangan bagi diri kita, khususnya umat Islam tak kala musibah datang melanda. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan Allah, terimalah ujian. Sekian aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KPM